Segala aktiviti global terhenti dan gempar dengan laporan penemuan virus baharu menyerang manusia pada akhir tahun 2019. Coronavirus iaitu virus yang baharu dikenal pasti dikesan bermula daripada sebuah pasar makanan eksotik di Wuhan, China. Pihak berkuasa negara tembok besar ini kemudiannya mengesahkan coronavirus boleh tersebar daripada manusia kepada manusia pada 7 Januari 2020. Virus ini yang pada awalnya dipanggil virus Wuhan dinamakan sebagai 2019 nCoV sebelum Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi nama rasminya iaitu COVID-19, singkatan untuk Coronavirus Disease 19. Mempunyai komponen genetik paling serupa yang terdapat pada ular dan kelawar, COVID-19 termasuk dalam keluarga selsema biasa dan virus seperti sindrom pernafasan akut teruk SARS dan sindrom pernafasan Asia Barat MERS. Wabak COVID-19 mula menyerang beberapa buah negara termasuk negara-negara ASEAN dan Malaysia tidak terkecuali. Krisis kesihatan ini memaksa WHO mengumumkan coronavirus sebagai darurat kesihatan awam apabila angka korban wabak itu mencecah 170 orang dan merebak ke 18 buah negara pada 30 Januari 2020. Apa yang telah berlaku? Bagaimana COVID-19 tiba di Malaysia? Dan adakah alam sedang bertindak balas terhadap sikap manusia? Siri 1 Malaysia Bersatu menentang COVID-19 menceritakan permulaan krisis kesihatan itu di Malaysia, tindakan pantas kerajaan dan perkongsian beberapa insan bertuah yang pulih daripada virus maut itu. Bantuan kerajaan membasmi kemiskinan semasa COVID-19. Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif bagi membendung kemiskinan rakyat akibat penularan COVID-19. Yang pertama, Bantuan Sara Hidup Rakyat BSH 2020. BSH telah diawalkan bayaran bagi fasa kedua kepada 16 Mac 2020 berbanding Mei sebanyak RM200. Penerima BSH 2020 juga akan mendapat amaun tambahan sebanyak RM100 yang akan dikreditkan ke dalam bank serta RM50 yang akan dibayar secara e-tunai pada Mei 2020. Kedua, bantuan khas RM100 sehari. Bayaran sebanyak RM100 sehari diberikan kepada warga negara Malaysia yang bekerja tetapi kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh dikenakan Perintah Pengawasan. Ketiga, bantuan RM600 sebulan pekerja cuti tanpa gaji. Pekerja yang diberi notis cuti sementara tanpa gaji mulai 1 Mac 2020, pekerja sektor swasta serta pencarum sistem insurans pekerjaan SIP, perkeso dan bergaji RM4,000 ke bawah layak menerima bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan terhad pada 6 bulan maksimum. Permohonan hendaklah dibuat oleh majikan bagi pihak pekerja secara online atau melalui mana-mana cawangan perkeso. Yang keempat, pengurangan kadar caruman minimum KWSP. Kadar caruman minimum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dikurangkan sebanyak 4% daripada 11% kepada 7%. Kadar caruman baru ini akan berkuat kuasa mulai upah bulan April 2020, caruman Mei 2020. Kelima, bayaran one-off RM600. Kerajaan menyediakan insentif tunai secara sekali bayaran berjumlah RM600 pada bulan April 2020 kepada setiap pemandu teksi, bas pelancongan, pemandu pelancong serta penarik beca yang aktif. Keenam, allowance khas penjawat awam. Penjawat awam yang secara langsung terdedah kepada risiko coronavirus ketika menjalankan tugas akan diberi allowance khas sebanyak RM400 sebulan bagi doktor dan kaki tangan perubatan lain. Allowance bulanan RM200 turut diberikan kepada kaki tangan lain termasuk pegawai immigration di pintu masuk yang terlibat secara langsung bagi membendung wabak ini. Ketujuh, baucer digital dan pelepasan cukai individu pelancongan domestik. Baucer digital sehingga RM100 untuk rakyat Malaysia bagi penerbangan domestik, kereta api dan penginapan di hotel berlesen.
ke-8, diskaun bil elektrik diberikan. Pemberian diskaun sebanyak 15% selama 6 bulan daripada bil elektrik secara bulanan bagi agensi pelancongan, syarikat penerbangan, kompleks membeli belah, pusat konvensyen dan pameran. Diskaun caj elektrik sebanyak 2% turut diberikan kepada pengguna dalam sektor komersial, perindustrian dan pertanian serta pengguna domestik bagi tempoh 6 bulan. Ke-9, penangguhan bayaran pinjaman bank. Beberapa buah institusi perbankan di Malaysia telah menawarkan moratorium atau penangguhan rasmi sementara bayaran ansuran pinjaman dengan pihak bank sehingga 6 bulan. Pemberian moratorium ini adalah bagi individu maupun pemilik perniagaan yang terkesan bagi pinjaman pembiayaan peribadi, rumah, kereta, kad kredit, pinjaman SME dan overdraft tertakluk kepada kelulusan bank. Yang ke-10, penangguhan bayaran balik pinjaman PT-PTN. PT-PTN memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan kepada semua peminjam secara automatik bermula 19 Mac 2020 hingga 30 September 2020. Potongan gaji atau direct debit turut ditangguhkan, tetapi bagi peminjam yang ingin meneruskan potongan gaji ataupun direct debit, permohonan boleh dibuat melalui portal PT-PTN. Yang ke-11, penangguhan pinjaman MARA. MARA memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman pelajaran selama 3 bulan kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan bayaran balik selama 3 bulan. Bagi pembiayaan perniagaan MARA, penangguhan bayaran balik diberikan selama 6 bulan dengan syarat tiada tunggakan bayaran lebih daripada 2 bulan. Yang ke-12, pengeluaran akaun 2 KWSP RM500 sebulan. Kerajaan telah mengumumkan kemudahan pengeluaran akaun 2 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi semua ahli yang berumur 55 tahun ke bawah. Kadar maksimum pengeluaran adalah RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Permohonan boleh dilakukan melalui 3 cara bermula 1 April 2020. Ketika penularan COVID-19 yang semakin menjadi-jadi pada suku kedua tahun ini, kita diperkenalkan dengan Bantuan Prihatin Nasional atau lebih dikenali sebagai BPN, iaitu satu inisiatif kerajaan bagi membantu meringankan beban rakyat yang terkesan dengan wabak itu. Kini, kita sudah pun berada dalam suku keempat 2020 dan COVID-19 masih menular dan memberi kesan mendalam ke atas kelangsungan hidup rakyat. Memandangkan ia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk surut, kerajaan telah memutuskan untuk menambah baik BPN dengan menjadikannya lebih bersasar serta menggantikan Bantuan Sara Hidup ataupun BSH menjadi Bantuan Prihatin Rakyat iaitu BPR. Penambahbaikan yang dimaksudkan di bawah BPR adalah termasuk kojap yo, bantuan RM1,200 bagi isi rumah berpendapatan bulanan kurang daripada RM2,500 dengan seorang anak. Untuk pendapatan sama, bantuan ditingkatkan kepada RM1,800 bagi isi rumah yang mempunyai 2 anak atau lebih. Kerajaan juga memberi bantuan RM800 bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 dan RM4,000 dengan seorang anak. Dan untuk pendapatan sama, bantuan dinaikkan kepada RM1,200 bagi isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Bantuan RM500 pula akan diberi kepada isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 dan RM5,000 berserta seorang anak. Bagi pendapatan yang sama, bantuan RM750 akan diberi kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Individu bujang turut mendapat bantuan RM350 tetapi hanya bagi yang berpendapatan RM2,500 ke bawah dan berumur 21 tahun ke bawah. Kerajaan juga akan membelanjakan RM1.5 bilion untuk menolong golongan B40 mendapatkan kemudahan internet dengan meringankan beban kewangan mereka melalui program jaringan prihatin. Bertemakan Teguh Kita Menang Bersama, jelas sekali Belanjawan 2021 berteraskan sifat inklusif dan mementingkan kebajikan rakyat